Assalamualaikum dan salam Ramadan. Saya Siti Nur Wahida binti Umar, nombor matrik 250308, bersama mewakili rakan-rakan saya iaitu Nur Ashratu Aziana Abidin, Syugida Ambu dan juga Mekela Sega untuk membentangkan tentang salah laku penjawat awam. Untuk pengenalan saya adalah etika adalah tanggungjawab seorang pekerja terhadap tugas-tugas yang telah diamanahkan oleh majikan di dalam sebuah organisasi. Majikan tak kira sama ada pegawai takbir ataupun penolong pegawai takbir yang mengarahkan kita untuk menyelesaikan sesuatu tugasan hakiki. Etika mempunyai hubungan dengan beberapa fenomena, iaitu dalam sebuah organisasi, etika dapat menjamin keberkesanan perkhidmatan yang disalurkan melalui beberapa cara bergantung kepada pendekatan yang diambil oleh organisasi serta tahap kesedaran pekerja-pekerja di dalam organisasi berkenaan. Antara cara-cara yang dapat menggalakkan serta meningkatkan tahap etika pekerja ialah melalui pencorakan budaya, penetapan matlamat, corak kepimpinan, piawaian kerja yang telah ditetapkan, serta yang paling penting adalah pemantauan majikan itu sendiri, sama ada seperti yang saya sebutkan tadi, pegawai tabir ataupun penolong pegawai tabir. Etika merupakan satu tanggungjawab terhadap tindakan atau keputusan yang dibuat oleh pekerja terhadap tugasnya yang mempunyai kaitan dengan interpersonal, sosial dan struktur organisasi, yang mana ia juga tergandung dalam konteks sosio-budaya secara khas. Itu dari segi definisi untuk etika. Seterusnya, etika boleh menjamin keberkesanan penyaluran khidmat yang disediakan oleh sesebuah organisasi perkhidmatan sosial melalui penentuan matlamat. Dengan adanya matlamat, pelbagai nilai murni yang boleh membawa keberkesanan kepada organisasi yang wujud. Seterusnya, menghargai masa, lebih menepati masa bagi melaksanakan tugas yang dipertanggungjawabkan dengan baik, membuat perancangan waktu yang lebih sistematik serta bijak menguruskan tempoh waktu yang diberikan. Maksudnya, setelah dapat arahan kerja daripada pegawai, kita akan menyusun atur untuk menyelesaikan tanggungjawab tersebut dengan sebaik mungkin lah. Seterusnya, kewajipan menjalankan tugas. Ketegasan daripada pihak pengurusan berkait dengan kewajipan pekerja menjalankan tugas amat penting supaya pekerja tidak ponting kerja sesuka hati ataupun curi tulang dalam masa waktu bekerja. Maksudnya, majikan tu sendiri daripada pihak atasan perlulah tegas dalam kerja-kerja yang telah dilakukan oleh penjawat awam lah. Seterusnya, mengutamakan klien. Ini sangat penting bagi sesuatu organisasi. Etika pekerja terhadap klien yang tinggi akan menyebabkan klien rasa lebih dihormati dan ia juga boleh menggalakkan mereka untuk terus dapatkan perkhidmatan berkenaan di organisasi, khususnya bagi organisasi bukan kerajaan. Dalam budaya kerja, corak budaya kerja dan organisasi dapat mempengaruhi etika pekerja terhadap tugas dan perkhidmatan yang bakal diberikan. Budaya kerja yang baik serta jelas dalam diikuti dan dicontohi oleh pekerja-pekerja sangatlah mudah.
Dalam kes assignment kami akan menyatakan masalah tentang isu yang melibatkan rasuah, penyelewengan dan juga penyalahan kuasa, penggunaan kuasa. So dari segi laporan indeks persepsi rasuah antarabangsa sejak tahun 2008 hinggalah 2018 mengekalkan Malaysia dalam kalangan negara tertinggi kadar rasuah. Malaysia berada di tangga 61 daripada 180 buah negara dalam indeks persepsi rasuah pada tahun 2018. Beberapa kajian dalam negara mendapati 78% kes-kes penipuan di dalam agensi kerajaan. Agensi kerajaan terdiri daripada para pegawai kerajaan itu sendiri. Rasuah daripada kesan kerapuhan etika pekerja penjawat awam ni terhadap rasuah memberi kesan yang pelbagai kepada pertumbuhan ekonomi. Negara yang mempunyai indeks rasuah yang rendah mempunyai hubungan yang positif antara rasuah dan pertumbuhan ekonomi, dan manakala sebaliknya lah, maksudnya bagi negara yang mempunyai indeks rasuah yang tinggi, rasuah memberi kesan negatif kepada pertumbuhan ekonomi. Rasuah adalah penyebab kepada kelemahan dalam makroekonomi seperti kekurangan pelaburan dan menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang lemah. Selain itu, ahli politik dan aktiviti politik dilihat penting, kerana jika pemimpin politik terlibat dalam rasuah politik, ianya sedikit sebanyak akan memberikan persepsi negatif kepada masyarakat. Kesan kerapuhan etika terhadap penyalahgunaan kuasa. Kuasa dan pengaruh merupakan sesuatu yang sangat rapat dengan manusia, tidak kira pemimpin maupun pengikut. Politik organisasi adalah tindakan mengejar agenda tersendiri atau kepentingan diri di dalam organisasi tanpa mengambil kira kesannya ke atas organisasi bagi mencapai matlamat. Politik organisasi merupakan suasana hubungan yang dibentuk bersama rakan-rakan dan asas bagi mencapai perkara-perkara yang dilakukan. Bagi cadangan untuk penyelesaian masalah-masalah berikut, kita ada beberapa cara. Itu kod etika. Kod etika merupakan panduan kepada kaki tangan bagaimana mereka mencorakkan sikap dan cara pemikiran ke arah kelakuan yang diingini. Bagi cara yang kedua adalah talian penting etika. Talian penting etika untuk kaki tangan membuat aduan, antaranya tentang melaporkan kelakuan tidak beretika, menyalahi undang-undang, mencabuli piawaian profesional atau menepati kod-kod kelakuan organisasi. Seterusnya adalah latihan etika. Ilmu dan latihan etika amat perlu diberi dan diterapkan kepada pekerja-pekerja. Dengan adanya latihan etika, pekerja akan lebih mudah memahami situasi dan mengatasi dengan baik tanpa bimbang kepada pihak-pihak tertentu.
So di sini saya menyimpulkan penghayatan prinsip-prinsip rukun negara itu sendiri, iaitu prinsip pertama, kepercayaan kepada Tuhan boleh menjadi landasan utama ke arah pembentukan nilai dan etika yang baik, bukan sahaja di kalangan penjawat awam, malah seluruh rakyat negara. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.